surah di habis 467 surah baru kan, surah Ghafir. Kita baca lagi surah ni tuan-tuan. Surah ni kita baca lagi. Baca dah? Dah baca dah. Ghafir ni makna dia apa? Siapa tahu? Ghafir. Ghufranaka Rabbana innallaha ghafurun. Apa Ghafir? Yang maha pengampun. Siapa dia? Siapa? Allah. Al-Ghafir. So maksudnya Ghafir tu siapa? Allah, sifat bagi Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lepas tu Al-Malik, Al-Quddus. Kita baca dalam Al-Quran tu, ayat-ayat tu cerita tentang Allah. Maliki yaumiddin. Malik, siapa Malik? Allah Ta'ala, Raja bagi segala raja. Hari pembalasan Allah tu memiliki. Tu dia Hakim pada hari akhirat. Allah Ta'ala kata, siapa yang nak cakap? Semua diam tuan-tuan. Manusia semua diam, tak ada seorang pun cakap. Malaikat pun tak cakap. Manusia, jin, iblis pun diam. Habis semua berkat diam, takut tuan-tuan kepada Raja, yakni Allah Ta'ala. Hamim. Hamim, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Itu Hamim ni kalau tafsir dia kata apa? Wallahu a'lam. Dia nak goreng pun dia bukan nak goreng tuan-tuan. Ulama ni dia nak ijtihad. Bahasa kita ni dia nak tafsir dulu. Dia kata apa? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui dengan maksud dia. Kalau kita tengok dalam mana-mana terjemahan, kebanyakannya semua dia tawakuf. Dia berhenti dekat tu. Dia tak ada juga orang kata ha tu apa dia? Hamdun. Kan? Tasawwur dia kata ha tu contoh hamdan, pujian bagi Allah. Mim tu apa? Iaitulah Muhammad contohnya kan. Contohlah. Dah. Tapi kita tak tahu. Dan ulama pun dia disebut dalam tafsir dia kata wallahu a'lam. Jadi wallahu a'lam lah. Kita tercek tengok tafsir Ibnu Katsir. Dia kata qad kariha ba'du salaf minhum Muhammad bin Sirin an yuqalu hawamim wa innama yuqalu alif hamim qala Abdullah ibn Mas'ud. Panjang tafsir Ibnu Katsir. Dia cerita pasal hamim saja pun dia bawa cerita Abdullah ibn Sirin, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, yang dia baca alif lam hamim. Lepas tu Abdullah bin Mas'ud kata apa? Yuqalu hamim tu ni tanzilul kitab. Okey, kita pergi ayat yang kedua. Ayat yang kedua ni kita boleh faham maksud dia. Tanzil diturunkan Al-Quran, Al-Kitab, yakni Al-Quran. Al-Quran turun daripada Allah, minallahil aziz, yang sifat yang maha perkasa. Aziz ni makna maha perkasa, lagi maha mengetahui, maha alim. Allah Ta'ala maha perkasa, maha alim. Masya Allah, alim Allah Ta'ala. Maha cerdik. Alim ni apa? Mengetahui. All knowing dia panggil. All knowing, tahu segala-gala. Nabi Musa, cerita Nabi Musa pasal alim ni, pasal Allah Ta'ala punya maha alim ni. Nabi Musa ketika mana ditanya oleh Bani Israel, wahai Musa, siapakah di kalangan kita yang cerdik? Nabi Musa kata, orang yang cerdik adalah Nabi. So aku ni adalah Nabi kamu. Aku ni cerdik, kata Nabi Musa. Allah Ta'ala tegur, wahai Musa, apa hang cakap macam tu? Ada lagi yang cerdik daripada hang ni. Siapa dia? Dia ni adalah Nabi Allah juga. Dia ni adalah Nabi aku. Macam mana saya nak jumpa dengan dia, ya Allah? Kamu pergi tempat ni, bila kamu letak ikan dalam bekas tu, sampai tempat tu ikan tu lompat.
Itulah tempat dia. Nabi Musa pun pergilah melayari, naik kapal, naik sampan sampai di pulau tu. Nabi bila naik sampan ni tertidur lah tuan-tuan, tertidur, letih lah kan, kena angin sedap. Dia pergi dengan seorang Nabi ke, katanya Yusha' bin Nun. Kenal tak Yusha' bin Nun? Pernah dengar kan? Pergi lah dua-dua orang ni. Pergi dua-dua orang ni tuan-tuan. Dua orang Nabi ni pergi, sampai di sana mereka pun tengok-tengok ikan lah. Ikan ni sudah pun terjun dah. Patah balik cari-cari sana. Tengok-tengok ikan tu mengarah kepada satu tempat tu. Mereka pun turun lah tuan-tuan. Turun-turun sampai di pulau tu, kampung tu. Kemudian jumpa seorang Nabi, orang yang alim, lebih alim daripada Nabi Musa. Pasal apa lebih alim pada Nabi Musa? Pasal apa yang Nabi Musa tahu, dia tahu. Itu alim lah. Apa yang Nabi Musa tak tahu, dia tahu. Itu alim lah. Kemudian Nabi Musa pun sampai-sampai cari, tanya, ada tak orang macam ni pun semua? Jumpa lah. Oh, kamu Musa ya? Ya, macam mana tahu? Saya tahulah, Allah Ta'ala beritahu. Oh, ni Nabi juga ni. Saya nak berguru boleh tak? Nak berguru dengan Tuan. Boleh? Begini. Okey, boleh. Tak boleh nak belajar kan ilmu Allah. Jadi syarat kepada belajar tu, kata Nabi ni, kamu kena sabar. Syarat belajar memang sabar. Kamu jangan tanya, kamu ikut je apa aku buat, kemudian nanti baru kau cerita. Bawalah tuan-tuan pergi satu apa, sampai ke apa pesisiran tu, ada sampan-sampan tu. Nabi kawan ni pun, dia pun hamba Allah ni, dia pun pergi pecahkan sampan tu. Nabi Musa tengoklah, awak pecahkan sampan ni, ni hak orang ni siapa punya? Cerita tanya. Sabar, saya kata. Yang tadi Nabi Allah ni kata, kamu jangan tanya lagi, tunggu habis dulu perjalanan proses pengajian kita ni, talaki kita ni. Okey, tak apalah. Kemudian pergi jalan lagi, tengok tuan-tuan, ada seorang budak. Lalu Nabi ni, dia pun kepak kepala budak ni, lebih kurang macam tu lah, bagi mati buang. Allah pasal apa pula bagi mati ni? Budak ni tak bersalah pun. Aku dah habaq lah tadi, jangan duk tanya. Tunggu sat, tak habis lagi ni. Adalah benda, aku nak tengok kamu ni sabar ke tak, wahai Musa. Nabi Musa ni kan orang muda, dia nak laju, dia nak tahu cepat apa pengajaran atau orang muda. Tuan-tuan, batu pi satu tempat lagi pula. Nabi ni dia buat macam cantik punya kawasan, lagi makan masa lagi tak boleh tahan Nabi Musa. Awak pula ni tiba-tiba buat macam dengan tembok bagi cantik, apa macam rumah tu lah, kawasan tu bagi bina. Wahai Musa, takat ni hang belajar dengan aku. Oleh kerana hang bertanya, ni Allah cerita dalam surah Kahfi ni tuan-tuan. Yang pertama tadi, pasal apa aku ni pecahkan sampan? Kerana akan datang raja yang zalim, yang penguasa yang zalim, dia akan rampas semua sampan-sampan. So aku pecahkan ni, tak bagi dia rampas sampan-sampan ni. Aku pecahkan sikit, tapi orang-orang kampung ni dia boleh repair balik. Jadi dia tahu apa yang Nabi Musa tak tahu. Itu cerita Allah Ta'ala nak ajar Nabi Musa. Yang kedua, aku kepak budak ni bagi mati. Pasal apa? Pasal nanti dia besar esok ni, dia akan jadi anak yang derhaka. Tu dia, nanti daripada mak dia ni dapat anak yang derhaka, dia berdosa dengan mak ayah dia, biar mati dulu. Tu Nabi wahyu. Yang ketiga, aku buat ni makan masa tempat ni, pasal nanti akan ada orang yang miskin waris kepada harta karun bawah ni, nanti dia akan dapat daripada pusaka dia ni. Sebab tu aku bina. Macam tu. So wahai Musa, kamu dapat apa yang aku ajar kamu. Yang pertama, erti kesabaran. Rupanya nak ngaji ni kena sabar. Nak ngaji, nak alim ni tuan-tuan, kena sabar, makan masa. Nak masuk syurga kena sabar, makan masa. Imam Syafi'i kata, akhilan tanal ilma,
kamu tak dapat kecuali enam syarat. Yang pertama, illa bisittatin zakain, kena ada otak cerdik, kena ada guru irsyadi, kena ada anak murid, kena ada ilmu. Kena dapat ilmu tu kena ada usaha, kena ada masa, kena ada bulghah, kena ada fulus sikit. Akhilan tanal ilma illa bisittatin zakain wa hirsin wa jitihadi. Tu makan masa tu maksud dia apa? Tuluz zaman. Makan masa tu makna dia kena sabar. Nabi Musa pun balik lah dan belajar sesuatu. Itulah ilmu yang paling besar, iaitulah ilmu kita bersabar. Baik, itu dia. Itu cerita pasal Allah Ta'ala Maha. Kemudian Nabi Musa pula dia ajar kepada apa? Nabi Khidir kata kepada Nabi Musa waktu tengah duduk belajar itu, naik sampan nak pergi ke tempat tu, Nabi Khidir kata, wahai Musa, kamu nampak tak burung ni dia hindak dekat dengan sampan depa ni. Lalu keluarlah macam ayak setitik daripada paruh dia tu. Nabi Musa kata, nampak? Itulah dia ilmu kita. Nabi-nabi ni ilmu kita ni nak banding dengan ilmu Allah ni apa? Ilmu Allah ni seluas lautan, 7 lautan ilmu Allah. Kita ni setitik sahaja ilmu, kata Nabi Khidir. Nabi tadi nama dia apa? Nabi Khidir. Ilmu kita ni setitik, wahai Musa. Kita ni tak ada apa pun. Tu kalau Nabi titik, kita ni orang awam banyak mana tuan-tuan lagi ya. Setitik Nabi, kalau kita agak-agak lah senoktah kan. Tu pun tak ada kan. Ilmu ni, yang kata ilmu ni tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala Al-Azizil Alim, yang maha mengetahui. Ghafiriz zambi, lalu Allah Ta'ala dia mengetahui, dia mengampunkan dosa-dosa orang yang beriman. Wa qabilit taubah, dan dia menerima taubat. Taubat ni apa? Taubah iaitulah kita nak kembali kepada Allah, kita istighfar, Allah menerima taubat. Syadidil iqab, lagi keras hukuman dia. Zitaul, yang mempunyai kurniaan. Ta'il ni makna dia, tahu ni makna dia kurnia Allah. La ilaha illahu, tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala lah, kepada Allah kita akan kembali. Wa ilaihil masir ni makna dia kita akan mati kembali kepada Allah. Sebab itu allazina idza asabathum musibah, bila kita ditimpa musibah, kata Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni orang beriman perkataan dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika mana ditimpa musibah, bukan ketika meninggal ya tuan-tuan. Kita kalau kita ni sebut inna lillahi, dia tak mati. Innalillah apa? Tak, innalillah tu bukan masa mati ya. Ketika ditimpa musibah. Musibah apa? Jatuh basikal, innalillah. Gaji tak masuk, innalillah. Innalillah belaka, tuan-tuan. Pasal kita ni kan hak Allah. Anak kita pun hak Allah. Ibu kita pun hak Allah. Reta kita pun hak Allah. Allah ambil. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian turun lepas pada ayat tu, ayat tentang haji. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Pasal apa tuan-tuan? Haji dengan ujian. Pasal orang yang pergi haji umrah ni banyak ujian dia tuan-tuan. Tuan-tuan pergi haji, tuan-tuan tahulah ujian. Sebab tu ibadat yang terakhir ni, ibadat ni dia banyak, dia panggil pantang larang dia. Banyak orang yang pergi haji, nak dapat haji yang mabrur bukan mudah. Balik biasa Marlboro ya. Nak dapat mabrur ni tuan-tuan, Masya Allah, tak boleh apa. Allah Ta'ala kata tak boleh apa,
tidak, fala rafasa wala fusuqa, jangan buat dosa-dosa kecil. Pantang larang dia tu, jangan rafasa fusuqa wala jidala, jangan kamu berdebat. Ni cakap ni kena kontrol tuan-tuan. Kontrol punya kontrol sampai balik ke tempat kita punya tempat kita duduk, tempat kediaman kita. Kita nak, kalau boleh nak yang tu, kita nak istiqamah. Yang kata haji yang mabrur ni, dia balik tu ada perubahan. Semua juga, bukan haji saja, bahkan ibadat lah, sembahyang ke. Lepas kita sembahyang tu, kita boleh kontrol diri kita daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Inna safa wal marwata min sya'air. Ayat dia apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mendapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dalam tafsir ulama kata, kita ambil satu ayat yang mengampuni dosa orang-orang mukmin dan menerima taubat mereka, lagi keras hukuman dia terhadap orang-orang kafir. Jadi tuan-tuan, dua perkataan ni, dua perkataan lah, ghafiriz zambi dengan waqabilit taubah ataupun waqabilit taubah ni adalah untuk orang Islam. Syadidil iqab ni untuk orang kafir tuan-tuan. Terjemahan ulama kata syadidil iqab adalah bagi orang kafir. Dia mengeraskan azab terhadap mereka, dia mengeraskan azab kepada mereka. Orang kafir ni Allah Ta'ala bagi azab yang keras tuan-tuan. Pasal hidup di atas dunia ni dia bebas. Sebab tu kata ulama, orang kafir ni Allah akan bagi kepada nikmat sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal pun mudah. Contohnya, untuk Allah Ta'ala tidak lagi simpan mudah ataupun senang bagi dia. Adapun orang beriman, Allah nak dia ni rahmat bagi dia, Allah akan bagi dia kepada dia sakit, azab di dunia, sehingga tak ada lagi dosa yang dia buat. Dosa tu makna diampunkan oleh Allah. Saat ketika dia meninggal dunia, ketika itu bermulalah kemudahan. Tak ada dah, dia panggil kesengsaraan. Jadi tuan-tuan, daripada ayat ni kalau kita tadabbur, makna kalau Allah bagi ujian atas dunia ni, kita kena apa? Kita kena redha, kita kena sabar. Pasal Allah Ta'ala dia akan berikan ujian. Biasa orang ni kalau dia nak dapat keputusan, dia akan diuji, dan tempat dia akan dapat keputusan bukan di dunia tetapi di hari akhirat kelak. Allah akan bagi kepada dia ujian, taruh dia kau-kau tuan-tuan. Nabi, orang yang paling banyak diuji. Sebab itu Nabi-Nabi ni dia paling banyak ujian. Sehingga kan sakit nak meninggal, Nabi sakit. Kalau kita fikir, tengok hadis, kenapa Nabi kata dia meninggal, baginda ni wafat dalam keadaan macam dengan 1000 pedang yang di apa? Yang di macam pedang ni 1000 libas. Lebih daripada 1000. Pasal apa ni Nabi kot? Ini kerana ujian yang hebat bagi orang yang hebat. Orang yang paling banyak ujian siapa dia? Nabi-Nabi Allah. Paling banyak ujian daripada Nabi-Nabi Allah, dia panggil ulul azmi. 5 orang ni. Ni paling ranking lah tuan-tuan. Ujian dengan ayah, ujian dengan anak, ujian dengan masa. Nabi Nuh masa 950 tahun berdakwah tuan-tuan, tak berapa kerat pun yang dengar, yang beriman kepada dia. Tu dia. Nabi Ibrahim pula, ayah tuan-tuan, ayah buat berhala Al-Azhar, tapi sabar ni, tamak tuan-tuan, berdakwah. Nabi siapa lagi? Nabi Musa, ujian banyak. Pasal apa ujian Nabi Musa banyak? Tuan-tuan pun tahu lah, kaum dia macam mana? Bani Israel. Ketegang, penakut, mohong, sembang mohong. Ni tipu Nabi. Kemudian apa nama banyak bertanya tapi tak buat pun. Gitu. Dan yang terakhir Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 orang nabi yang paling banyak ujian. Dalam kitab kematian ni, bila manusia dibangkitkan pada hari kiamat nanti, kita akan cari nabi-nabi ni.
Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Nabi-Nabi ni semua dah pakai dah doa, yang mereka dah minta doa kepada Allah. Satu Nabi belum minta lagi doa, tak pakai lagi doa dia di dunia, dan dia pakai doa ni untuk umat dia pada hari akhirat kelak. Siapa dia Nabi tu? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, minta kepada Allah Nabi Muhammad ni, bagi umat aku ni akan dapat dulu dihisap oleh Allah Ta'ala, dapat dulu masuk syurga. Allah Ta'ala pun perkenankan, wahai Muhammad, umat kamu yang masuk syurga tanpa hisap, masuk dulu, kata Allah. Kemudian yang kena hisap dulu. Tuan-tuan, tu dia hebat, tu dia sayangnya Nabi Muhammad ni. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sikit sebanyak mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung lagi ayat yang ketiga nanti insya-Allah, tadabbur daripada surah Ghafir. Yang baik datang daripada Allah Taala, yang lemah yang kurang kita mohon ampun. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, Allahumma dhakkirna minhu ma نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.